Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar topik menyambungkan ayat dan memisahkan ayat. Okey, jadi cikgu nak kamu buka buku ikon, muka surat 150. Sebelum kamu membuat latihan menyambungkan ayat dan memisahkan ayat, kamu harus mengenal pasti ayat majmuk dan ayat tunggal. Okey, maksudnya kamu perlu tahu satu ayat tu ialah ayat majmuk ke, ayat tunggal ke. Okey, baru kamu boleh menyiapkan latihan menyambungkan ayat dan memisahkan ayat. Jadi sekarang, cikgu akan menerangkan secara ringkas apa itu ayat tunggal dan apa itu ayat majmuk. Okey, jika kamu tengok nota di sini ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Okey, kamu tengok contoh contoh yang pertama, saya sakit. Ada satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, rumah Ali cantik. Satu subjek, satu predikat. Yang ketiga, Ahmad tidak pergi ke sekolah hari ini. Satu subjek dan satu predikat. Okey, ini senang sahaja. Ayat tunggal maksud dia hanya ada satu subjek dan satu predikat sahaja dan kamu tidak boleh pisahkan ayat tu kepada beberapa ayat. Itu adalah ayat tunggal. Manakala ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal. Okey, maksudnya dalam satu ayat tu terdapat beberapa ayat. Okey, maksudnya satu ayat tu kamu boleh pisahkan kepada beberapa ayat. Itu adalah ayat majmuk. Okey, kita tengok contoh di bawah sini Abun dan ibunya pergi ke pasar raya untuk membeli gula dan ikan. Okey, jika kamu tengok betul-betul dalam ayat ni terdapat beberapa ayat. Okey, mari kita lihat apa dia. Ayat tunggal yang pertama, Abun pergi ke pasar raya untuk membeli gula dan ikan. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Ibu Abun pergi ke pasar raya untuk membeli gula dan ikan. Okey, maksudnya kamu tengok satu ayat ni, kamu boleh pisahkan dia kepada dua ayat. Ini adalah ayat majmuk. Okey, lagi satu contoh dia Hetty gemuk tetapi kakaknya kurus. Okey, ini pun kamu boleh pisahkan kepada ayat tunggal yang pertama, Hetty gemuk. Ayat tunggal yang kedua, kakak Hetty kurus. Okey, sebab di sini dia cakap kakaknya. Nya ni merujuk kepada Hetty. Okey, jadi kita tulis kakak Hetty kurus. Okey, ini adalah ayat majmuk. Maksud dia satu ayat tu kamu boleh pisahkan kepada beberapa ayat. Cikgu berharap kamu jelas tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, jadi sekarang cikgu akan mengajar kamu cara menyambungkan ayat dan memisahkan ayat. Menyambungkan ayat maksud dia, ayat tunggal akan pergi kepada ayat majmuk. Maksud dia, satu ayat tunggal, dua ayat tunggal, tiga ayat tunggal ni kamu akan campurkan dia semua dengan kata hubung dan menjadikan dia sebagai satu ayat majmuk. Okey, yang kedua ialah memisahkan ayat. Memisahkan ayat maksud dia, ayat majmuk tu kamu akan pisahkan dia kepada beberapa dan menjadikan dia sebagai ayat tunggal. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan mengajar kamu menyambungkan ayat, iaitu macam mana kamu perlu mengambil ayat tunggal dan menjadikan dia kepada ayat majmuk. Okey, cikgu akan ajar kamu macam ini Okey. Jadi, apa kata hubung yang kamu boleh guna untuk menyambungkan ayat? Okey, contoh dia kamu boleh lihat di sini Kamu boleh gunakan atau, dan, yang, sementara, lalu, tetapi, semasa, sebelum, untuk, supaya, kerana, walaupun, bahawa, jika dan banyak lagi. Okey, ini semua adalah kata hubung yang kamu boleh guna untuk mencantumkan
atau menyambungkan beberapa ayat tunggal. Jadi sekarang, cikgu akan mengajar kamu bagaimana kamu perlu menukar ayat tunggal pergi kepada ayat majmuk. Okey, contoh yang pertama, Zubaidah pergi ke sekolah. Zubaidah menjalani latihan bola jaring. Ini adalah dua ayat tunggal. Bagaimana kamu boleh campurkan atau menyambungkan dia menjadi satu ayat tunggal? Macam mana? Zubaidah pergi ke sekolah untuk menjalani latihan bola jaring. Okey, kenapa Zubaidah pergi ke sekolah? Dia pergi ke sekolah untuk menjalani latihan bola jaring. Okey, ini adalah cara kamu menukarkan ayat tunggal kepada ayat majmuk. Okey, contoh yang kedua, Ramli mengayuh basikal untuk pergi ke sekolah. Ramu mengayuh basikal untuk pergi ke sekolah. Okey, jika kamu tengok, predikat dia, aktiviti yang mereka buat sama sahaja. Tetapi orang ada dua orang. Jadi kamu perlu gunakan kata hubung apa? Ramli dan Ramu mengayuh basikal untuk pergi ke sekolah. Okey, ini lagi satu contoh bagaimana kamu boleh menukar dua ayat tunggal ini kepada satu ayat majmuk. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Nenek sedang menjahit baju di ruang tamu. Ibu sedang memasak rendang ayam di dapur. Okey, jika kamu tengok dua ayat tunggal ni, okey, dua orang yang berbeza sedang membuat aktiviti yang berbeza. Orang pun tak sama, aktiviti pun tak sama. Jadi apa kata hubung sesuai yang boleh digunakan? Nenek sedang menjahit baju di ruang tamu, manakala ibu sedang memasak rendang ayam di dapur. Ini adalah contoh dia. Okey, orang yang tak sama, aktiviti tak sama. Jadi kita gunakan manakala. Okey, contoh yang seterusnya. Adik masuk ke bilik tidurnya. Adik mengemas bilik tidurnya. Maksud dia adik dia masuk ke dalam bilik tidurnya. Ayat yang kedua, adik mengemas bilik tidurnya. Okey, jadi macam mana nak jadikan dia sebagai ayat majmuk? Adik masuk ke bilik tidur lalu mengemasnya. Okey, maksud dia adik kamu masuk ke bilik tidur lalu dia mengemas bilik dia. Okey, ini adalah contoh yang keempat. Contoh yang terakhir. Razali didenda oleh guru bahasa Melayunya. Ini adalah ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua. Razali tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan semalam. Okey, ini adalah ayat tunggal yang kedua. Macam mana kamu nak jadikan dia sebagai satu ayat majmuk? Okey, dia didenda oleh guru, dia tidak menyiapkan kerja sekolah. Okey, apa ayat majmuk yang sesuai? Razali didenda oleh guru bahasa Melayunya kerana tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan semalam. Okey, ini adalah contoh-contoh bagaimana kamu boleh menukarkan ayat tunggal pergi kepada ayat majmuk. Selepas itu cikgu nak memberitahu kamu latihan yang kita buat sebelum ini yang tadi kita buat tu kan. Okey, itu adalah latihan macam mereka akan bagi kamu dua ayat, kamu perlu campurkan dia menjadi satu ayat. Tetapi ada juga latihan di mana kamu akan mendapat satu petikan seperti ini atau macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu akan dapat 8 ayat. Okey, ini adalah contoh-contoh dia. Okey, maksud dia soalan dia mungkin dalam bentuk perengan atau soalan dia mungkin dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi lepas mendapat soalan seperti ini, apa yang kamu perlu buat? Pelajar perlu membaca soalan dengan teliti dan mengenal pasti kehendak soalan. Okey, jadi kamu perlu membaca soalan kamu dengan teliti. Okey, jika kamu tengok di sini, soalan kamu mengabungkan ayat. Mengabungkan ayat maksud dia menyambungkan ayat. Okey, kamu perlu sambung ayat, menyambung ayat-ayat berikut. Kamu perlu sambung ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi 3 ayat. Okey, maksud dia semua ini semua adalah ayat tunggal. Kamu perlu campurkan semua ayat tunggal ini supaya dia menjadi 3 ayat. Okey, jangan risau cikgu akan mengajar kamu bagaimana kamu perlu buat.
Okey, jadi sekarang cikgu akan mengajar kamu bagaimana kamu nak menukar 8 ayat ni kepada 3 ayat. Sebab soalan dia cakap 3 ayat kan? Okey, jadi ini 8 ayat adalah ayat yang sama dengan ini. Okey, jadi cikgu akan menunjukkan kamu cara menukar dia. Okey, jadi sekarang kita lihat contoh dia. Malaysia menjadi destinasi tarikan pelancong. Malaysia mempunyai beberapa pulau. Malaysia mempunyai kawasan rekreasi hutan yang indah. Okey, jika kamu tengok mempunyai dua-dua ini sama sahaja, hanya belakang dia sahaja berbeza. Okey, jadi bagaimana saya tukarkan 3 ayat ini kepada satu ayat majmuk? Bagaimana? Okey, kita tengok Malaysia menjadi destinasi tarikan pelancong kerana mempunyai beberapa pulau dan kawasan rekreasi hutan yang indah. Okey, ini cara cikgu tukar. Jika kamu tengok, cikgu hanya tambah apa? Cikgu hanya tambah kerana mempunyai beberapa pulau dan kawasan rekreasi hutan yang indah. Ini cara cikgu mencantumkan 3 ayat ini kepada satu ayat majmuk yang lengkap. Okey, kita tengok yang ayat yang keempat dan kelima. Kerajaan sentiasa berusaha untuk mempromosikan Malaysia. Kerajaan mengadakan kempen tahun melawat Malaysia. Okey, jika kamu tengok dua-dua pun kerajaan-kerajaan. Jadi apa yang mereka buat? Mereka berusaha. Okey, bagaimana mereka berusaha? Apa yang mereka buat? Okey, apabila kamu tukar dia akan menjadi kerajaan sentiasa berusaha untuk mempromosikan Malaysia dengan mengadakan kempen tahun melawat Malaysia. Okey, jika kamu tengok di sini, kata hubung yang cikgu tambah ialah dengan. Okey, bagaimana mereka buat? Mereka berusaha untuk mempromosikan Malaysia dengan mengadakan. Bagaimana mereka buat? Mereka mengadakan kempen. Okey, sekarang kita tengok ayat yang ke-6, 7 dan 8. Kerajaan Malaysia juga menganjurkan pertandingan sukan bertaraf antarabangsa. Okey, ayat yang ke-7, ekonomi Malaysia meningkat. Ayat yang ke-8, peluang pekerjaan juga terbuka luas. Okey, di sini ada 3 ayat. Bagaimana kamu nak cantumkan ayat ni semua? Okey, jadi kerajaan buat sukan, mereka menganjurkan sukan. Apabila mereka menganjurkan sukan, apa akan jadi? Ekonomi Malaysia meningkat. Apa lagi akan jadi? Peluang pekerjaan juga akan meningkat. Okey, bagaimana kamu tukar? Apa jawapan dia? Kerajaan Malaysia juga menganjurkan pertandingan sukan bertaraf antarabangsa supaya ekonomi Malaysia meningkat dan peluang pekerjaan juga terbuka luas. Okey, jika kamu tengok di sini, kata hubung yang cikgu tambah ialah supaya. Kenapa kerajaan membuat banyak pertandingan? Supaya ekonomi Malaysia meningkat. Apa lagi akan berlaku? Dan peluang pekerjaan juga terbuka luas. Okey, ini adalah contoh. Apabila kamu dapat 8 ayat macam ini, bagaimana kamu boleh tukar dia kepada 3 ayat majmuk? Okey, senang kan? Okey, jadi ini adalah cara dia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan sambung lagi dengan bahagian-bahagian lain pada hari esok. Hari ini kamu perlu buat latihan di buku ikon muka surat 150 soalan 1 dan muka surat 151 soalan 3. Okey, lepas tu pelajar wajib membuat kuis di kelas Moodle. Okey, kuis tu kamu mesti kena buat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.